Ini adalah filem review cerita Melayu pertama aku dalam channel aku. Aku terus terang aku cakap aku bukan peminat cerita Melayu. Itu yang aku nak clarify kat sini. Aku peminat cerita Melayu tetapi cerita horror. Sebab bagi aku cerita horror, cerita seram, filem Melayu adalah terbaik dan bagi aku ada beberapa filem yang aku boleh banggakan filem seram Malaysia malah lebih baik daripada filem Hollywood. Yang aku rasa filem Hollywood pun cerita seram dia bagi aku sampah kecuali cerita It lah yang terbaru. Masalah filem ni adalah bila aku tengok filem ni aku jadi expectation aku terlalu tinggi. Aku tak tahulah sebab kenapa expectation aku jadi terlalu tinggi, sebab orang membandingkan cerita ni dan orang akan mengatakan filem Wira ni sebagus cerita The Raid yang lakonan Iko Uwais, yang di mana filem The Raid tu berjaya membawakan Iko Uwais ni ke dunia Hollywood, di mana dia masuk ke Netflix dan dalam cerita Wu Assassin dia menjadi watak utama dan pergi Hollywood, babe. Kau boleh bayangkan dia punya kualiti filem cerita The Raid ni sebagai satu yang aku panggil sebagai masterpiece yang bawa ke Iko Uwais ke Hollywood. Kau boleh bayangkan kualiti dan orang bandingkan cerita ni dengan cerita The Raid tu. Jadi itu yang menjadikan expectation aku untuk tengok cerita ni dah terlalu tinggi. Dan satu lagi orang bandingkan cerita ni dengan John Wick 3. Aku macam wow, John Wick 3 tu memang satu filem yang masterpiece. Dan bila aku pergi ke Pawagam dengan expectation yang sangat tinggi dan aku memang menjadikan aku rasa hampa. Aku bukan hampa. Perasaan aku selepas tengok filem ni adalah aku menjadi geram. Jadi kalau kita bertemu lagi, aku adalah Riza Ramli. Sebelum aku meneruskan lagi review ni, aku nampak dah semakin panas. Ini adalah channel Sembang Movie. Apa yang kita nak sembang hari ni adalah cerita Wira. Kenapa aku geram sangat dengan filem ni? Disebabkan adalah filem ni ada potensi. Kalau filem ni tak ada potensi, aku tak geram tau. Tapi disebabkan filem ni ada potensi yang aku rasa boleh membawa cerita Malaysia, kita punya negara Malaysia ni ke satu level yang lebih tinggi. Tapi disebabkan ada beberapa isu menjadikan filem ni tak mencapai level yang sepatutnya filem ni bawa. Dia nak sampai satu level yang baru. Memang dia lebih bagus daripada filem-filem Melayu lain. Aku memang betul-betul bangga. Tetapi disebabkan isu-isu yang aku akan cakap sebentar lagi menjadikan potong. Cerita ni jadi macam tak sampai level yang sepatutnya. Level Hollywood tu cerita-cerita masterpiece macam The Raid dan cerita ombak yang sepatutnya membawa kita ni ke level Hollywood. Tapi disebabkan isu yang aku rasa macam bodoh menyebabkan filem ni gagal. Benda yang aku nampak sekali annoying sangat dalam cerita ni adalah, bagi aku adalah dialog. Dialog bukan aku nak cakap dialog dalam cerita ni tak real ke apa. Bagi aku dialog yang Din Said kot, yang nama dia sebenarnya pengarah kan, tapi dia berlakon cerita ni. Bagi aku scene yang dia lakonkan sebagai watak antagonis memang bagus. Aku akui lakonan dia memang bagus, tetapi dia cakap English tu terlalu panjang kata. Aku rasa macam annoying gila, rasa geram gila, rasa nak cekik je dia ni. Kau ni asyik cakap bahasa Inggeris, ini cerita Melayu lah. Kalau kau nak cakap bahasa Inggeris, kau guna 1-2 perkataan aku boleh terima lagi. Tapi the whole line kau cakap bahasa Inggeris, memang tak boleh blah, kau tahu tak? Aku tak faham lah, aku tak tahulah kenapa. Mungkin kau rasa Din Said ni, aku tak tahulah scriptwriter cerita ni memang tulis line yang dia cakap tu dalam bahasa Inggeris ke. Aku tak faham, aku tak tahu kenapa. Tetapi aku tak tahulah ataupun Din Said ni yang ubah skrip daripada skrip asal filem ni sebab dia tak boleh lontarkan perkataan tu dengan bahasa Melayu ke, dia tukar jadi bahasa Inggeris ke. Bagi aku terlalu panjang lah bahasa Inggeris kau. Annoying gila kau tahu. Bukan aku seorang je annoying. Orang-orang dekat Pawagam tu semua komplain benda yang sama. Ini cerita Melayu, kau nak cakap bahasa Inggeris boleh, tapi janganlah panjang sangat. Ini aku tak boleh belah kau cakap dengan ayah si Hasan ni. Aku tak ingat nama ayah dia apa tah. Ayah si Hasan ni, waktu kau cakap dengan dia sebelum kau nak bakar rumah dia tu, kau cakap bahasa Inggeris dengan dia terlalu panjang. Aku nampak ayah Hasan ni, dia bukan seorang yang educated tau. Dia bukannya seorang Tan Sri ke, memang orang yang educated. Kau boleh cakap bahasa Inggeris dengan dia dan dia boleh faham. Aku cakap what the hell? Kau faham tak? Macam mana kau boleh cakap bahasa Inggeris yang pada orang yang uneducated terlalu panjang dan bapak dia somehow boleh faham?
kelemahan utama yang aku rasa di mana filem ni gagal membawa kita ke dunia Hollywood adalah jalan cerita. Penceritaan. Aku tak nak komen dengan aksi-aksi, bagi aku 90%. Masalahnya adalah jalan cerita kau pada 10%. Kau tak berjaya balance tau. Aku faham ni filem aksi, tetapi aksi dengan jalan cerita, filem yang bagus, it should be balance. Jalan cerita yang bagus dengan aksi yang balance. Kalau kau banding dengan cerita The Raid memang dia tak banyak menerangkan apa yang berlaku, siapa ikut Waze ni, tapi aku somehow boleh faham. Sebab beberapa dialog dalam filem tu, walaupun dia simple, tapi dia menjelaskan siapa ikut Waze ni dan kenapa dia datang ke dalam bar flat tu. Tapi dalam cerita kau ni, aku setiap scene, daripada scene sini, daripada awal, daripada opening lagi, aku tak faham apa yang berlaku pada Zain. Zain ni lakonan Fifi Azmi ni. Pada opening tu dia memang berlawan dengan MMA. Aku memang sangat impress pada opening tu. Wow. Memang cara berlawan memang kemas, darah dia memang nampak real. Memang dia punya sound effect pun bagus. Tetapi scene tu tidak menjelaskan apa-apa. Kau faham tak? Kalau aku tak baca sinopsis filem ni, aku tak faham pun sebenarnya Zain ni berhutang dengan Dan Said ni, raja ni. Aku tak faham. Kalau aku tak baca sinopsis, kalau orang yang lain dan tak tengok sinopsis filem ni, memang tak boleh faham apa yang kau cuba sampaikan dalam opening tu. Aku faham kau nak menunjukkan opening ni menarik, tapi kau kena explain dalam opening tu, menunjukkan kenapa si Zain ni berhutang dengan raja. Tapi scene tu just scene berlawan semata-mata, tak ada makna. Dan bagi aku cerita ni dia kurang memberikan tekanan pada main character. Sebab kalau kau banding ke filem ni dengan The Raid tu dia macam terperangkap di satu bangunan dan diorang tak ada no escape. Dia tak ada jalan keluar yang lain. Diorang kena naik ke atas dan ke atas sampai habis, sampai dia berjaya hapuskan bos kedai dadah tu lah. Tetapi dalam filem ni kau tak berjaya create satu tekanan lah. Bagi aku kenapa dia punya family stay dekat flat tu, bagi aku kau tak menunjukkan punca yang kuat lah bagi aku. Kenapa diorang harus stay? Aku rasa macam diorang ni macam bodoh. Kenapa diorang nak stay dekat flat ni? Aku tak faham lah. Bukan masalah aku yang tak faham filem ni. Tapi masalahnya kau tak jelaskan apa yang at stake. Kau tak faham apa yang menyebabkan diorang ni. Kau tak menunjukkan pada aku apa yang menyebabkan diorang ni nak stay dekat flat tu. Kenapa diorang tak bergambus daripada flat tu? Kau cakap flat tu memang tempat yang memang teruk gila, tapi diorang somehow boleh stay kat situ. Aku tak faham. Kalau kau tengok cerita John Wick, walaupun dia tak meleweh dengan scene-scene yang menunjukkan flashback, tapi flashback dia yang pendek tu, dia memberi makna menjadikan aku boleh faham tau siapa John Wick ni. Kalau kau tengok cerita John Wick tu, yang pada awal pun, kau boleh faham dia seorang assassin, apa yang berlaku pada past dia. Walaupun dia tak kupas banyak, tapi disebabkan scene dia bermakna, menjadikan kau faham cerita tu. Tapi bagi aku cerita ni, sebab aku cakap sudut penceritaannya bagi aku memang gagal. Kau gagal menjelaskan apa sebenarnya jalan cerita ni. Kau just proceed scene by scene. Tapi setiap scene tu macam tak ada makna bagi aku. Apa yang aku nampak memang sound effect dia ada masalah sikit. Tapi bukan certain scene. Ada certain scene yang aku nampak sound effect dia dengan apa yang scene yang berlaku, dia macam tak sinkro tau. Dia macam lari sikit. Bagi aku kadang-kadang, macam sound effect tu macam terlebih sikit. Macam bunyi dia macam tak ngam tau. Macam terutamanya pada opening tu lah, masa Fifi Azmi tu, Zain tu, dia berlawan dengan anak yang si raja tu. Di mana dalam scene tu bagi aku sound effect dia macam over sangat. Macam bunyi dia macam tak tepat lah. Aku tak tahu kau boleh check balik. Bagi aku pada ending filem ni memang bagus, memang cantik. Dia punya ending dia memang padat dengan scene aksi. Tapi bagi aku pada opening, pada permulaan cerita ni, kau agak lambat sikit. Aku tak tahulah, ada babak melawan pada awal-awal tu, tapi babak melawan kau bagi aku terlalu pendek. Macam Hairul Hazin tu dia berlawan dengan konco-konco utama tu pada permulaan filem ni. Bagi aku lawan tu dah bagus, tapi bagi aku terlalu pendek. Kau nak aku tunggu sampai penghujung perlawanan, sampai penghujung filem, baru aku nampak babak aksi yang padat. Dia macam bagi aku agak lambat sikit lah. Sebab kau lebih save aksi tu banyak kepada penghujung. Sepatutnya kalau filem ni bagus, kau kena balance kan penghujung dengan awal-awal tu. Kau kena cari cara untuk create untuk babak perlawanan.
Bagi aku tu yang lag lah. Bagi aku pace dia agak perlahan lah pada permulaan. Tapi pada ending memang terbaik. Bagi aku lakonan Hairul Azim dalam cerita ni memang bagus. Dan aku memang feel lah watak dia. Tetapi ada masalah adalah di mana dia tak konsisten tau. Pada permulaan cerita tu dia macam melawak sikit. Macam kelakar. Tapi pada penghujung tu kelakar dia somehow macam hilang. Bagi aku macam tak konsisten. Aku faham kau nak fill up the hole dekat dalam filem ni. Di mana bagi aku kau nak fill up goal, kau rasa filem ni dia punya konflik dia kurang. Aku faham kau nak fill up dia punya goal tu dengan watak, dengan menjadikan Hairul Azim Hasan ni kelakar. Tetapi kau tak konsisten tau. Sepatutnya apa tahu cakap, masalah adalah daripada segi penceritaan. Kau gagal menunjukkan konflik antara between karakter antara ayah Hasan dengan Zain ataupun konflik antara Zain dengan adik dia. Macam mana kau nak create konflik, kau tak jelaskan pun. Aku mula-mula aku tengok filem ni, aku tak faham kenapa si Zain ni annoying gila dengan Hasan ni. Kau tak menjelaskan dengan bagus tau. Bila kau tak menjelaskan dengan bagus, tu yang kau tak boleh create konflik antara Hasan ni dengan Zain ni. Kalau kau berjaya menerangkan dengan bagus kenapa Hasan ni left dia punya house dan menyebabkan Zain tu annoying, baru kau boleh create konflik antara dua ni. Jadi kau tak payahlah masukkan scene-scene yang untuk melawak, menjadikan Hasan ni pelawak. Kau tak, bagi aku konflik antara karakter ni kau gagal sebab kau tak menjelaskan apa konflik tu sebenarnya. Ada banyak plot hole lah cerita ni. Terutama sekali Raja ni aku tak berapa faham. Kau tak menjelaskan dengan jelas kenapa ramai gila orang takut dengan Raja ni. Aku tak faham sebab tu aku cakap kau tak berjaya menunjukkan daripada sudut penceritaan kenapa orang-orang flat ni takut sangat dengan Raja ni. Even polis pun takut dengan Raja ni. Somehow diorang tak buat apa-apa. Kau tak menjelaskan tau. Sebab tu aku rasa macam kenapa polis ni tak ada ambil tindakan pada Raja ni. Diorang buat bodoh je dengan Raja ni. Somehow Raja ni macam. Tapi satu lagi aku tak faham. Orang-orang rumah flat ni kenapa dia orang takut sangat dengan Raja ni. Itu satu lagi aku tak faham. Kalau kau tengok cerita The Raid, apa yang The Raid buat adalah dia install something character di mana watak utama, main villain yang rahsia dalam filem tu adalah sebenarnya ada link dengan polis. Sebab tu kenapa polis sebelum ni tidak serbu tempat bangunan dalam cerita The Raid tu. Sebab somehow ada unsur rasuah di situ. Ada unsur macam pengkhianat di situ. Jadi aku boleh it makes sense lah kenapa polis tu tak pernah serbu tempat dadah tu. Sebab ada connection. Tapi masalah dalam filem ni aku tak nampak aku cakap plot hole ni memang sangat jelas. Kenapa polis ni tak berani untuk ambil tindakan. Kau kenalah create satu macam contoh macam kau tak payahlah membuat scene yang melerit. Kau just jelaskan melalui certain dialog ke certain scene yang menunjukkan macam polis Raja ni ada memberi rasuah ke ataupun Raja ni kontrol polis ke. Jadi polis tak berani ambil tindakan. Kau kena fill up dia punya plot hole ni. Bagi aku memang obvious gila plot hole. Bagi aku pengarah lasak, pengarah yang mengkoreografkan perlawanan tu di mana Yayan Ruhian ni dia memang pelakon cerita The Raid dan bagi aku memang dia mengarahkan aksi lasak tu memang best babe. Aku memang tabik babe. Tapi sayang tu lah disebabkan aksi yang terlalu bagus tetapi disebabkan poor script writing menjadikan filem ni tak balance. Yayan Ruhian tu memang bagus sangat. Aku memang suka cara dia koreograf, cara berlawan tu memang nampak real. Memang bagi aku cara perlawanan dalam filem ni adalah perlawanan koreograf yang paling terbaik yang pernah aku tengok dalam filem Malaysia. Dan even aku tengok ada certain cerita Mak Saleh pun bagi aku koreografer dalam cerita ni cara berlawan adalah lebih bagus daripada filem Mak Saleh. Kau boleh bayangkan, betul aku cakap, betul aku geram sebab cerita ni dia ada potensi tau. Tapi disebabkan jalan cerita yang lemah menjadikan cerita ni sepatutnya dalam satu masterpiece jadi fail. Aku faham kau nampak masalah dalam filem Pascal. Betul, memang ramai orang cakap best tapi filem Pascal tu dia ada masalah. Masalah kalau kau tengok filem Pascal ni adalah di mana askar-askar di dalam filem Pascal tu, watak-watak utama Arman dalam cerita Pascal tu mendapat advantage yang terlalu melampau bagi aku. Di mana kau tengok cerita opening filem Pascal tu, Pascal ni dah lah ramai, lepas tu dia ada alat-alat yang canggih gila, senapan yang canggih gila, lawan dengan Lanu pakai t-shirt. Dan Lanu tu dah lah sikit. Lepas tu
tak ada advantage. Aku faham kau nampak masalah filem Pascal ni dan kau berjaya memfixkan, membaiki di dalam filem Wira ni, di mana kau nampak masalah tu dan kau memberikan Hairul Azrin ni dengan Fifi Azmi tu berlawan dengan ramai gila orang. Memang antagonis, memang ada advantage gila. Memang which is aku respect. Memang kau nampak identity, memang kau nampak masalah yang berlaku dalam filem Pascal dan kau berjaya memfitkan dalam filem ni. Tetapi daripada segi script writing, aku tak faham lah. Aku tak tahulah kenapa. Mungkin kau kena cari script writing yang lebih bagus ataupun kau tulis sendiri skrip untuk filem ni. Sebab aku rasa kau ni memang ada bakat, tetapi disebabkan script writer kau ni yang lemah. Aku tak tahulah script writer korang ni lemah ke ataupun aku tak faham. Sebab aku tengok ada satu filem, tak tahulah kalau script writing ni memang dia dah tulis dengan baik, tapi disebabkan korang yang tak nak ikut skrip, korang cuba ubah skrip tu cuba menjadikan dia lebih menarik. Aku tak tahulah. Tapi please, korang baca balik skrip tu dan kalau boleh kau cari scriptwriter yang lain. Sebab filem kau ni berpotensi. Jadi sebabkan scriptwriter tu membunuh filem ni. Dan ada scene di mana Zain dengan Hassan, diorang pergi ke kilang yang buat kondom dalam cerita ni lah. Di mana bagi aku cerita tu, di mana scene tu bagi aku kau macam potong steam tau bagi aku cerita tu. Kau dah memberikan satu yang terbaik, tekanan pada main character, di mana kalau ikut ni memang ikut logik, Hassan ni nak berlawan dengan Hassan dengan Fifi Azmi ni nak berlawan dengan konco-konco raja ni memang ramai gila dalam kilang tu. Aku faham kau cuba nak tarik advantage. Aku faham kau cuba nak bagi scene tu logik, di mana kau membuatkan scene tu parent-parent daripada rumah flat tu call anak diorang untuk bagi diorang ni balik. Tapi bagi aku kau bila kau buat cara macam gitu, cara kau nak balancekan antara main character dengan perlawanan yang beramai orang, kau membuatkan scene yang bagi aku macam bodoh lah bagi aku. Kalau kau nak eliminate, kau nak balancekan antara main character, kalau ikut logik memang lawan memang tak logik kan, kau patut cuba cari cara untuk kau suruh lah dia orang lari ke ataupun menggunakan environment di dalam kilang tu ke sebagai advantage ke, untuk tak tahulah, somehow bagi aku cara kau mengambil advantage konco raja tu macam terlalu ramai untuk balancekan filem ni, bagi aku macam memang membunuh lah bagi aku. Macam sepatutnya kau kenalah buat biar je Hassan dengan Zain ni berlawan dengan diorang tapi menggunakan akal. Bila kau nampak konco ramai di dalam filem The Raid tu, kau nak nampak kalau kau tengok cerita John Wick pun, main character biasanya dia akan lari dan dia akan menggunakan environment untuk advantage. Tak payahlah kau nak membunuh scene tu di mana kau membuatkan cerita telefon lepas tu diorang balik dan tinggalkan raja. Bagi aku macam memang tak menarik lah, bagi aku gagal lah. Sepatutnya kau biar je diorang lawan dengan ramai-ramai tetapi menggunakan environment. Aku tak tahulah menggunakan kereta ke dalam kilang tu, menggunakan mesin-mesin dalam kilang tu ke untuk berlawan dengan ramai tetapi menggunakan otak. Bagi aku itu baru interesting lah. Bagi aku kau decision yang kau buat untuk eliminate advantage raja tu membunuh lah bagi aku dalam cerita ni. Scene tu bagi aku memang ridiculous. Terus terang aku cakap. Sama juga macam scene yang di mana polis tu datang untuk membantu Hassan ni, di mana polis tu dah lah sikit, konco-konco raja ni ramai, tapi disebabkan pistol je, dia tembak pistol je, pang, lepas tu terus-terus macam konco-konco raja ni jadi macam takut, macam stop. Bagi aku macam not interesting lah. Sepatutnya kau biar je diorang berlawan, tetapi polis tu tolong sikit lah untuk balancekan, untuk make that scene interesting lah. Tak, bagi aku decision yang kau buat dalam filem tu untuk just tembak, untuk menyelamatkan Hassan dengan Fifi untuk berlawan dengan ramai orang tu, bagi aku itu pun satu kesilapan yang besar lah. Bagi aku sepatutnya kau biar je konco-konco tu lawan dengan polis tu, ataupun dan konco-konco ni bagi aku macam, dan diorang tak ada senjata. Bagi aku macam, aku faham lah kau nak tunjukkan yang Malaysia ni memang tak boleh guna senjata kan, tapi ini kan orang jahat. They must be aware lah orang jahat will acquire a weapon.
nama pun orang jahat. Mestilah ada way. Walaupun aku faham kau nak tunjukkan yang Malaysia ni tak boleh pegang pistol. Tapi tak tahulah, kau kena fikir macam mana nak menjadikan scene tu. Kau nak balancekan antara filler, nak balancekan untuk main character ni lawan dengan tu. Kau biar dia lawan. Kau jangan potong tau. Walau kau tengok John Wick, dia lawan lagi ramai orang kot daripada tu. Tetapi somehow dia tak nampak tak logik. Kau kena cari, sebab tu aku cakap, kau kena fikirkan satu cara. Tak kisahlah cara stealth ke, cara gunakan environment ke untuk balancekan dan logikkan filem ni. Tapi kalau kau potong macam gitu, bagi macam dia jadi membunuh filem tau. Mungkin kau akan cakap scriptwriter Malaysia ni tak bagus. Sebenarnya bukan. Sebenarnya ramai je scriptwriter Malaysia ni yang bagus. Kau kena cari lagi. Tak kisahlah kau nak gunakan scriptwriter daripada luar negara. Kalau bagus, why not? Aku faham kita nak Malaysia, tapi kita nak create satu cerita yang best. Sometimes kita kena make sacrifice. Kau kena cari writer yang bagus. Aku tak faham kalau orang cakap writer Malaysia ni tak bagus, kenapa filem seram, kenapa filem seram kita boleh menjadi? Bagi aku filem seram kita yang membanggakan macam cerita Kurafat, macam cerita Jana Panggang Belakang, macam cerita Ali Hijab. Walaupun cerita ni seram, tetapi jalan cerita dia yang bagus telah balancekan antara seram dengan jalan cerita. Sebelum aku nak keluarkan skor aku untuk filem ni, aku nak cakap Edente, kalau kau tengok review filem aku ni, please lah, tolonglah. Aku rasa kau berpotensi, tapi disebabkan benda-benda yang aku cakap tadi, kalau kau tak percaya, kau boleh tengok balik filem ni. Memang apa yang aku cakap tu memang betul. Kalau kau nak pergi satu tahap yang level yang seterusnya, pada level yang Hollywood, pada yang tradisional, kau kena dengar apa yang aku cakap ni. Dan aku nak ucapkan tahniah pada kau sebab kau berjaya meletakkan Malaysia ni, filem Malaysia kepada satu benchmark yang lebih tinggi. Dan aku suka kau bawa kita ni ke jalan yang betul. Kita dah ke laluan yang betul. Cuma orang compare filem dengan cerita The Raid, dengan cerita Hollywood, bagi aku tak sampai lagi. Kita belum sampai ke level yang tu. Filem ni tak sampai ke level The Raid, tak sampai ke level John Wick, di mana filem-filem ni adalah masterpiece. Kalau kau boleh baiki benda-benda apa yang aku cakap ni pada next film, aku rasa kau mungkin boleh mencapai level masterpiece tu pada filem yang seterusnya. Kau jangan marah apa yang aku cakap, kau ambil positif apa yang aku cakap, sebab komen aku ni adalah membina. Sebab aku nampak engkau ada potensi, dan aku harap kau ambil komen aku ni sebagai membina untuk membuat yang lebih baik lagi. Dan aku nak bagi filem ni skor disebabkan aksi yang bagus, memang realistik, memang aku puji gila, memang bagus gila. Aku nak bagi skor untuk filem ni adalah 7/10. Ada potensi tetapi tidak boleh disamatarafkan dengan filem-filem masterpiece. Banyak lagi benda yang diperbaiki. Aku harap kau berjaya memperbaiki untuk filem yang seterusnya untuk bawakan kita ke level Hollywood. Itu saja review aku untuk filem Wira ni. Kalau korang suka review ni, korang klik button like, share video ni, dan kalau kau tak puas hati dengan apa yang aku cakap, kau boleh komen dekat ruangan komen di bawah ni. Okay, jangan lupa subscribe channel untuk channel ni adalah kau tekan butang subscribe dengan button loceng kat bawah ni. Dan kita jumpa lagi untuk review seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.